Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga diberikan kesempatan pada hari ini untuk meneruskan lagi kehidupan. Sehari lagi bertambah usia kita dan sehari lagi semua kita akan menghampiri kepada kematian. Jadi alhamdulillah hari ini kita terus berjuang untuk meneruskan kehidupan kita dengan cabaran-cabaran, dan pagi ini jugalah bermula episod baru. Episod baru tak dengar. Di IG tak dengar. Sekejap Okey. Ada tak? Dengar tak suara di IG? Suara tak ada. Nada suara tak dengar. Tak ada suara. Masih juga tak ada. Okey. Ada tak suara di IG? Ada tak suara di IG? Okey, clear. Sorry, jap. Okey. Alhamdulillah semua dah dengar. Kita teruskan majlis ilmu kita dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah diikuti dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita susuli dengan Asmaul Husna, zikir rahmat dan selawat insya-Allah. Kemudian ustazah akan menyusul untuk meneruskan kuliah Riyadhus Shalihin pada pagi ini insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua di muka buku, di IG dan juga di TikTok, insya-Allah kita bersiaran kembali setelah kita berehat satu hari kerana semalam dalam perjalanan daripada Terengganu ke Seremban dan diikuti dengan beberapa aktiviti seperti syuting dan juga meeting. Terus kami tak sempat untuk buat live semalam. Dan insya-Allah ustazah akan sambung dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, sebagai mukadimah insya-Allah kita mulakan sedikit pesanan daripada buku ini berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita memulakan perjuangan pada pagi ini dengan keredaan kepada Allah Subhanahu taala, dengan meredai Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai pemerintah, Allah sebagai pentakdir dalam kehidupan kita. Kemudian meredai Islam agama kita, dan kita pun meredai segala suruhan yang Allah suruh pada kita dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita meredai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, dan kita berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya insya-Allah. Banyak pengajaran yang Nabi tinggalkan kepada kita. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa mengucapkan aku redha Allah sebagai Rabb, raditu billahi rabba, bil Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka wajib baginya syurga. InsyaAllah meredai sepenuhnya hati, bukan sekadar redha di bibir, tetapi meredai ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian-ujian pun kita redha, nikmat Allah pun kita redha, dan sebagainya kita redha daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah itu yang dimaksudkan dengan redha yang sebenar-benarnya. Kemudian meredai Islam ni ketetapan-ketetapan yang Allah wajibkan melalui agama ini kita patuhi. Banyak kita ikut, dan insya-Allah banyak peraturan-peraturan yang kita perlu ikut, dan tidak ada persoalan-persoalan yang kita meragukan yang sepatutnya kita tanyakan. Bila Allah tetapkan, maka tidak ada persoalan di situ. Sebagai hamba wajib taat je.
Jadi itulah yang pengorbanan yang kita lakukan dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ganjaran besar menanti, seperti menutup aurat, seperti memuliakan tetamu, seperti berkata baik, seperti banyak-banyak amalan, berbuat baik pada haiwan dan sebagainya. Jadi banyak arahan-arahan, suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga diri kita, dalam memimpin diri kita melalui suruhan-suruhan. Terlalu banyak untuk disebutkan, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Dan suruhan-suruhan yang Allah tinggalkan kepada kita melalui Al-Quran, perlulah kita taat dan patuh, insya-Allah. Semoga hari ini lebih bermakna dan lebih ceria untuk semua, dan insya-Allah kebahagiaan menanti anda semua, mungkin melalui tindakan yang baik, amalan yang baik, ataupun zikir-zikir yang diamalkan oleh semua, mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan, insya-Allah. Ustazah akan muncul setelah saya percepatkan, bukan kalut, percepatkan untuk majlis ilmu, insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina 'ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Telah dikupas oleh Ustazah sebelum ini berkaitan dengan kelebihan membacakan setiap hari 10 ayat pertama surah Al-Kahfi diikuti dengan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, insya-Allah. Boleh tengok balik live Ustazah berkaitan dengan kelebihan ini sebagai persiapan semua untuk menghadapi fitnah Dajjal, insya-Allah. Kemudian kita bacakan nama-nama Allah Asmaul Husna sebagai memperingati kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni yang berkait rapat dengan kita. Kalau Allah yang Maha Pemenyayang, Allah Ar-Rahman, yang Basir, yang Maha Melihat, yang Sami', yang Maha Mendengar. Insya-Allah moga-moga nama-nama ini sentiasa dalam hati kita, insya-Allah. Dan kelebihan juga telah dikupas oleh Ustazah sebelum ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan nama-nama ini dalam doa kita dan juga kelebihan kita menghafal dan juga mengamalkan dengan zikir ataupun bacaan Asmaul Husna, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض رافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المقصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihi ghafilun. Alhamdulillah, selesai sudah kita membacakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak nama-nama Allah ni. Tapi dalam buku Mukhtasar Asmaul Husna, buku terbaru Ustazah Asma Harun, yang mana tertulis lebih daripada 100 nama, lebih daripada 100 nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih, ditambah lagi lebih kurang nama 30 nama yang ada berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dan insya-Allah kita teruskan zikir pagi pada ini dengan berselawat kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah semoga sedikit ingatan kita ini mampu memberi peluang kepada kita untuk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti insya-Allah. Itu doa-doa semualah, berjumpa kembali dengan Nabi Muhammad, kemudian menatap wajahnya, kemudian banyaklah kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Mohon dengan asbab kita berselawat kepadanya, dengan asbab kita mengikuti sunnahnya insya-Allah. Moga-moga termakbul doa kita. Dan insya-Allah untuk makluman semua, ada yang bertanya di mana ustazah akan muncul sebentar lagi insya-Allah. Dalam keadaan tidak bersedia pagi ini, diminta untuk teruskan. Ustazah sedang uruskan anak-anak pagi tadi dan minta saya mulakan dulu insya-Allah. Itulah harapan ataupun impian seorang ibu kan, bila pagi-pagi menguruskan anak, kemudian menghantar ke sekolah. Itu semua impian ibu. Seronok saat tu. Walaupun dalam kelang kabut, walaupun dalam penat, tapi seronok menguruskan anak-anak. Sebab masa berlalu cepat. Tiba-tiba anak-anak dah darjah 1. Tiba-tiba sedar-sedar dah sekolah menengah. Tiba-tiba habis SPM. Kemudian itulah saat yang terlalu indah dan cepat berlalu. Tiba-tiba dah kahwin. Tiba-tiba rumah kita tinggal berdua saja. Suami tengok isteri, isteri tengok suami. Masa cepat berlalu, masya-Allah. Kemudian itulah impian ustazah, kalau boleh nak hantar anak-anak ke sekolah, uruskan anak-anak pagi-pagi, sebagaimana ibu bapa yang lain. Lebih seronok bila mana pasangan banyak membantu. Suami banyak juga buat kelang kabut, buat kelang kabut, membantu isteri untuk ke sekolah, anak-anak ke sekolah. Jadi seronok bila berdua rasa kelang kabut tu. Kebanyakan kita, maaflah, betul lah, kadang-kadang yang lebih kalut adalah ibu. Si ibu kelang kabut, semua masak, bangun awal pagi masak, sediakan. Kemudian time sarapan semua ada di meja. Suami pun makan saja. Jadi terasalah kalaulah si ayah lebih berperanan juga, bangunkan, kejutkan awal anak-anak. Okey, bangun semua, bangun solat berjemaah, solat di masjid surau, kemudian itulah satu pengorbanan dah. Jadi si ibu pun dia punya emosi dah bertukar dah insya-Allah. Itu satu bantuan yang besar yang tak sedar insya-Allah. Jadi insya-Allah yang belum berpeluang, Allah berikan peluang, diberikan zuriat dan sebagainya, diberi pasangan dan zuriat insya-Allah. Kita teruskan dengan selawat 10 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Kemudian kita teruskan majlis zikir kita dengan bacaan ataupun zikir rahmat yang biasa kita buat, yang ramai dah beramal dengannya. Alhamdulillah, syukur ramai beramal dengannya.
sebab fadilatnya terlalu besar. Bagi yang baru mengikuti kuliah pagi ini, kita sedang mengikuti kelas bersama dengan Ustazah Riyadhus Salihin, dan di awal majlis ilmu ini kita mulakan dengan majlis zikir, dan antara majlis zikir yang kita buat adalah, kita amalkan adalah zikir rahmat, iaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali setiap pagi. Namun pada pagi ini kita buat 10 kali saja, dan 90 kali lagi dilengkapkan oleh semualah. Sebab ganjarannya mengikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari. 100 kali. 100 kali setiap hari. Kalau boleh kita lengkapkan terus pagi kita ni dengan 100 kali zikir. Masya Allah. Apa ganjaran dia? Yang pertama, diberikan pahala seumpama membebaskan 10 orang hamba. 10 ni besar. Dan zaman sekarang tak ada hamba. Tetapi ketika zaman Nabi dulu, ramai hamba yang ada. Jadi pahalanya membebaskan seorang hamba tu seumpama membebaskan anggota badannya daripada api neraka. Seterusnya membebaskan dirinya daripada api neraka. Bayangkan, satu orang hamba yang dibebaskan. Kalau 10 orang, berganda-ganda pahala dia. Besar Allah nak bagi. Yang kita tak sedar terlalu besar. Kemudian Allah berikan 100 kebaikan. 100 kebaikan. Jadi banyak kebaikan yang tidak terhitung kita dapat tanpa kita sedar. Dan yang ketiganya adalah dijauhkan 100 keburukan. 100 keburukan yang kita tidak tahu apa akan berlaku pada kita, namun Allah sembunyikan daripada pengetahuan kita sebab tak berlaku, Allah elakkan. Mana kita tak tahu. Dan yang seperti yang disebutkan sebelum ini, bersama kebaikan tu mungkin ada keburukan, dan Allah lindung. Contohnya, kita dapat duit, kita dapat pujian. Dapat pujian bagus, kita seronok, manusia suka dipuji. Lebih-lebih lagi pasangan kita sangat-sangat suka dipuji. Jadi pujian bagus, bukan nak untuk diri dia saja, tak menunjuk. Tetapi kadang-kadang kalau di depan manusia, pujian tu kadang-kadang boleh menyebabkan kita rasa lain, rasa riak dan sebagainya. Pun ada keburukan tu riak. Jadi Allah jauhkan, moga-moga Allah jauhkan. Kerana apa? Kerana datang pujian itu, kita iringi dengan istighfar ataupun kita iringi dengan ucapan Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hanya pujian ni hanya pada Allah. Ataupun kita sebut la hawla wala quwwata illa billah, tidak ada kuasa dayaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah Allah pelihara. Yang keempatnya, Allah lindungi daripada gangguan bisikan syaitan. Ini besar dia punya manfaat ataupun kelebihan dengan membacakan zikir tadi. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya melainkan yang banyak menzikirkan kalimah ini. Lebih banyak kita zikir, lebih bagus kita amalan kita. Jadi banyak kelebihan dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi maksud dia, baca dengan makna, kemudian dalamilah. Sebab dalaminya maksudnya adalah bila kita mengakui segala pujian bagi Allah, kalau manusia tidak meraihkan kita, tidak memuji kita, kita sedar bahawa pujian, keraian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui lahul mulk, segalamu ya Allah, bagimu segala pemerintahan. Allah yang mentakdirkan sesuatu. Jadi kita pun kena takbir dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kena redha sebagaimana ayat redha, zikir redha yang kita baca tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dah kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kita kena redha segala ketentuannya, segala aturannya, segala takbirannya, insya-Allah. Jadi memahami kalimah tersebut sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat kuat kebergantungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sama-sama bacakan zikir ini 10 kali, dan sahabat-sahabat boleh sambunglah. Kalau tak larat pagi ini, bagaimana yang ditanya,
nak zikirkan petang boleh, sebab untuk satu hari. Untuk satu hari. Dia kata satu hari. Bukan kata pagi, dalam sehari. Tapi lebih bagus kita mulakan pagi ini, kita bacakan terus 100 kali insya-Allah. Jadikan amalan kita. Sebab sahabat-sahabat semua, saya dapat feedback yang bertemu dengan ustazah yang beramal, ada yang mengatakan lebih tenang dan lebih kuat, lebih kata tenteram, jiwa dia tenang, hatinya, sebab banyak berzikir di samping zikir-zikir yang lain. Kemudian ada yang kata boleh hadap sesuatu tu dengan relax je, biasanya kelang kabut dan sebagainya, boleh pergi kerja lebih fokus dan sebagainya. Adalah kelebihan-kelebihan dikongsikan insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, insya-Allah moga-moga selepas kita bacakan zikir ini ustazah muncul lah. Sepatutnya begitu aturannya. Kalau ustazah tak muncul, kita teruskan dengan al-maqsurat insya-Allah. Himpunan doa-doa di permulaan pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Selesai sudah kita bacakan zikir rahmat. Yang baru masuk tu, zikir rahmat ni banyak kelebihan, dan kelebihan-kelebihan itu banyak dikongsikan oleh karak-karakan di muka buku, di IG dan juga di TikTok. Ramai yang kongsikan kelebihannya. Saya bacakan sekali lagi. Kelebihannya adalah diberikan pahala, ganjaran pahala seumpama membebaskan 10 orang hamba, dan membebaskan seorang hamba seumpama membebaskan anggota badannya daripada api neraka. Besar, hebat ganjaran Allah bagi pada kita. Yang keduanya Allah beri 100 kebaikan. 100 kebaikan yang kita sangka dan duga. Yang ketiganya adalah dijauhkan daripada keburukan. 100 keburukan. 100. Kira 100 ni memang banyak. Dan keempatnya dibebaskan daripada gangguan atau bisikan syaitan. Dan orang yang zikir banyak, orang yang zikir lebih, dapat lebih lah insya-Allah. Di ayat akhir tu tidak ada yang dapat manfaat, dapat ganjaran, melainkan yang banyak membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirnya seperti mana kita solat. Dia tanya, sepertinya solat, kemudian berapa kali? 100 kali. 100 kali sehari. Nak buat lepas zuhur pun boleh, nak buat sebelum asar pun boleh, tapi sebaik-baiknya kita mulakan pada pagi ini lah insya-Allah. Dalam sehari. Dia hadis Nabi sebut dalam sehari. Okey, sahabat-sahabat semua, memandangkan ustazah belum muncul, kita boleh teruskan dulu dengan al-maqsurat insya-Allah. Himpunan doa-doa. Insya-Allah kita himpunan doa-doa, dan insya-Allah ustazah akan muncul selepas itu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai sudah kita bacakan himpunan doa-doa yang mana berasaskan kepada dalil-dalil dan riwayat yang sahih, dan insya-Allah kita beramal dengannya, kerana banyak doa-doa yang kita boleh beramal dalam menjauhi mudarat dalam kehidupan kita. Kemudian permohonan kesihatan kepada tubuh badan kita, kemudian diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ganjarannya, pahalanya berganda-ganda. Antara amalan yang kita boleh pegang setiap hari adalah dengan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada mudarat dalam kehidupan kita. Kemudian kalau datang juga mudarat tu, dan kita boleh hadap dan kita boleh tempuhi segala kesulitan dan mudarat tersebut dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana hamba yang membacakan pada tiap-tiap pagi setiap hari dan petang pada tiap-tiap malam, atau setiap pagi dan petang 3 kali. Apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. 3 kali. Maka dia tidak dimudaratkan oleh sesuatu pun. InsyaAllah kita beramal dengan banyak himpunan doa-doa ini. Al-Maqsurat, insyaAllah Al-Maqsurat boleh beramal semua, insyaAllah. Ustazah pun dah muncul. Semua pun menantikan Ustazah, dan Ustazah akan meneruskan pengajian kitab Riyadhus Salihin pada pagi ini. Dan itu saja daripada saya sebagai mukadimah untuk majlis zikir, insyaAllah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya ingat dik. Kena ni, turunkan ni sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, apa khabar? Anda hadir daripada mana? Saya daripada Seremban. Saya daripada Seremban Negeri Sembilan. Kami memang menetap di Negeri Sembilan daripada tahun 2010. 2010. Sekarang dah 2023, dah 13 tahun dah menetap di Seremban. Ramai yang ingat kami tinggal di KL, sebab hampir setiap hari turun KL, Selangor, sekitar sana kan. Masya Allah, daripada Brunei, Kota Kinabalu, jauh ya hadir ni. Pukul berapa bertolak ni? Masya Allah, itulah ya kemajuan teknologi. Kita boleh hadir pada waktu yang sama, di tempat yang sama, di majlis yang sama, tapi tempat yang berbeza. Dik, kamu duduk, senang sikit kamu nak bergerak. Duduk atas kursi. Sekarang ni sebenarnya ada salah seorang anak kami yang tak sihat. So tadi saya uruskan dulu. Jadi cik suami akan bawa pergi, sebab kami dah refer ke klinik. Tapi tak apa, awak duduk di situ. Okey. Lepas tu klinik minta refer ke hospital. Jadi kemungkinan anak kami tu kena warded lah. Jadi urusannya dalam habis je kuliah ni,
kami akan uruskan sebenarnya daripada petang semalam dah urusan anak ni. Jadi alhamdulillah sebarang berduasa baju batu kurau ya. Ampang Selangor, Masya Allah. Sahabat bernam, moga anak cepat sihat. Ya, insyaAllah. Melaka, Subhanallah, Suraya Husin. Egypt, Masya Allah. Kelang, Kajang, ada Egypt. Egypt tu orang Melayu ke orang Arab tu? Kuantan. Ya, insyaAllah. Terima kasih yang mendoakan. Terima kasih semua sahabat yang hadir sekarang. Lebih kurang dalam 4,000 lebih. Lebih kurang 4,000 lebih yang sudah hadir. Terus buka IG nak dengar kuliah. Masuk office awal 7 pagi. Alhamdulillah sekarang dah pukul 7.40. Dah lama dah ni kan. Dah 40 minit. Tapi Alhamdulillah tadi encik suami Ustaz Fadil Ustaz Tengku dah pun mulakan dengan majlis zikir. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi, insya-Allah pada pagi yang barakah ini, tadi encik suami dah mulakan dengan Al-Maqsurat sampai habis. Mudah-mudahan doa zikir tu sebagai satu permulaan yang terbaik dalam kita meneruskan kehidupan pada hari ini. Semalam yang berlalu kita tidak mampu mengulangi lagi. Walaupun satu saat kita nak ulang, tak boleh nak ulang dah. Setiap saat yang berlalu. Sekarang kita bercakap ni, saat yang berlalu kita tak boleh nak kembali. Itulah perkara yang paling jauh meninggalkan kita, iaitu masa. Perkara yang paling jauh meninggalkan kita adalah masa. Setelah ia berlalu, kita nak buat macam mana, kita buat macam mana sekalipun untuk kembali, tidak akan mampu lagi. Subhanallah, sahabat-sahabat. Yang kita adalah waktu sekarang, dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk waktu yang ke depan ni. Terlalu banyak cabaran, ujian, jatuh, sakit, perit, kecewa, sempit dada, sempit fikiran, sempit semua yang kita lalui pada masa yang lalu. Semua itu bekalan untuk kita menjadi lebih kuat, lebih kental, lebih berani, lebih bersemangat, ataupun lebih berilmu, berpengalaman untuk meneruskan kehidupan akan datang, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, sekarang kita akan meneruskan perkongsian kita dalam bab yang baru, dan insya-Allah encik suami saya dah siapkan uruskan anak. Dia akan pergi daftar dulu urusan anak, sebab sebenarnya kena masuk malam tadi. Pihak hospital hubungi sebab ada benda yang perlu menyebabkan anak tu perlu warded, macam tu lah. Jadi kami minta pagi ni, namun diberi masa sebelum pukul 8. Jadi encik suami bawa anak dulu, habis kuliah ni baru saya pergi. Jadi yang bersama saya adalah Syikin, media rasmi UAH, tim media. Dik, kamu boleh aturkan whiteboard tu sebab ke arah sini. Ustazah nak conteng, Ustazah nak menulis. Subhanallah, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Okey, subhanallah. Telefon saya. Okey. Okey. Subhanallah, hari ini merupakan siri yang maaf ya, tak fokus sikit. Okey, hari ini Majlis Ilmu siri yang ke-335. Kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-267. Hari ini hari Selasa, 13 hari bulan 6 2023, hari Selasa. Hari ini hari Selasa 13 bulan 6 2023 bersamaan dengan 24 Zulkaidah 1444 Hijrah. Dan kita dalam pengajian Riyadhus Shalihin ni, okey, kitab kita ni kita dah masuk bab baru pada hari Khamis minggu lepas, iaitu bab memelihara perbuatan-perbuatan baik.
Bagaimana nak pelihara perbuatan baik kita. Dan kita dah pun selesai membacakan ayat Al-Quran, dalil Al-Quranul Karim dengan yang berkaitan dengan tajuk kita ini, iaitu bab melihara perbuatan-perbuatan baik. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan masuk ke hadis yang pertama yang berkaitan dengan tajuk memelihara perbuatan baik. Nak pelihara daripada rosaknya perbuatan baik tersebut. Nak menjaga bagaimana jika perbuatan baik tersebut kita tidak dapat laksanakan. Oh, IG tak ada ni. Tak ada mic. Saya rasa tadi ada masalah kot. Ada tak yang standby? Oh. Ni. Maksudnya kat sini tak ada yang standby. Oh ya. Okey. Subhanallah. Baik. Sahabat semua. Jadi kita akan bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Ia merupakan hadis yang ke-153 dalam bab yang ke-15. 153 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ia merupakan hadis yang ke-153 dalam susunan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan ia merupakan hadis yang pertama dalam bab ini. Jadi kita memang betul-betul masuk bab yang baru dan baru hadis yang pertama. Saya akan bacakan, terima kasih yang bagi gift. Saya akan bacakan tuan-puan sekalian, hadis yang pertama ni tuan-puan ikut. Saya baca perlahan-lahan, tuan-puan boleh ikut. InsyaAllah sama-sama mengambil manfaat menyebut dan membacakan hadis Nabi SAW. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-layli aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Subhanallah. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tertinggal membaca wiridnya di waktu malam atau sebahagian dari wiridnya, kemudian ia membacanya antara waktu solat fajar dengan zuhur, maka dicatat baginya sebagaimana ia membacanya di malam hari. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Hadis ni nampak pendek, tapi ia mengandungi pengajaran yang begitu besar dan banyak. Dan ia memberi jawapan kepada persoalan kita. Dan daripada hadis ini, Allah memberikan kita keringanan. Allah memberikan kita kemudahan, tuan-tuan sekalian. Betapa Allah ingin berikan kepada kita peluang untuk mendapat pahala yang sama pada waktu yang kita tidak mampu. Kita cuba dulu. Okey, kita cuba mic yang lain. Boleh bagi respon sekejap, sahabat di IG. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Sebab tadi tu guna speaker phone, sekarang kita guna speaker ni. Boleh tak dengar dengan jelas, sahabat? Sahabat semua, alhamdulillah. Barakallah. Okey. IG. Kita buat dengan IG ya? Okey. Baik. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, jelas. Masya Allah. Okey. Jadi bab ni pendek saja. Sekejap je habis. Nak masuk bab baru dah. Ada 3 hadis saja dalam bab ni. Masya Allah. Okey, saya ulang lagi sekali, sahabat-sahabat. Maksudnya mungkin tak boleh tangkap lagi. Okey. Daripada Umar bin Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tertinggal membaca wiridnya di waktu malam atau sebahagian dari wiridnya, kemudian ia membacanya antara waktu solat fajar dengan zuhur, maka dicatat baginya sebagaimana ia membacanya di malam hari. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey,
Daripada hadis Nabi SAW ini, apa yang kita boleh faham ialah apabila kita telah menjadikan satu amalan itu rutin ataupun kita telah menjadikan ia satu kebiasaan ataupun kita istiqamah melaksanakan amalan tersebut pada waktu tersebut tetapi terhalang, boleh jadi terlupa ataupun macam ni tertidur, tak terkejut, ataupun sakit, maka Allah tetap mencatat bagi kita pahala umpama melakukan pada waktu tersebut. Okey, Masya Allah. Subhanallah. Kita tengok hadis yang kedua. Kita terus baca 3 hadis pada hari ini. Kita terus baca hadis kedua dan hadis yang ketiga. Dan kita akan buat kesimpulan dan saya akan pergi dekat whiteboard untuk kita buat beberapa nota. Nota penting daripada kefahaman pengajian pada hari ini. Masya Allah. Saya baca terus hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi faham. Siapa yang tertinggal wirid, dia biasa bangun malam ni. Dia biasa qiyamul lail. Dia biasanya bangun contohnya pukul 4 pagi. Lepas tu dia solat tahajud, dia buat bacaan Quran, lepas tu dia zikir. Kemudian malam tersebut mungkin terlalu penat, terlalu letih. Dia pun tertidur, tak bangun-bangun. Dia bangun subuh. Lepas tu dia puasa, ya Allah, malam tadi tak terkejut, jarang ni tak terkejut, letih sangat ni kenduri ke apa ke, ataupun sebab dia sakit. Lalu dia pun membaca wirid yang dia biasa baca ataupun bacaan Quran yang dia biasa baca pada malam, tapi dia baca antara waktu duha sampai waktu zuhur. Maka tetap dicatat baginya pahala umpama dia membaca pada waktu malam tadi. Sebab kita tahu memang berbeza. Ibadah pada waktu malam qiyamul lail, pada waktu 1/3 malam, 2/3 malam ataupun di 3/3 malam ataupun di tengah malam, perbezaan yang ketara, berbeza jauh dengan kita melakukan ibadah pada waktu siang. Qiyamul lail pada waktu malam, menghidupkan malam. Qiyamun nahar pada waktu siang, kita menghidupkan siang ni. Masya Allah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, apabila kita beramal dengan suatu amalan secara istiqamah konsisten pada malam hari, nanti kita akan bincangkan, adakah boleh siapa yang tak pernah tinggal tahajud, lalu dia mungkin sebab asbab sakit ataupun sebab tertidur tak bangun, boleh tak dia qada solat tahajud tu pada waktu pagi? Ini antara persoalan yang timbul. Boleh tak lepas subuh, lepas waktu duha tu dia qada? Padahal ini solat sunat, bukan solat fardu, bukan solat wajib. Kalau solat fardu memang wajib qada, tapi ni solat sunat. Bagi orang yang memang tak pernah tinggal, dia sentiasa merutinkan solat tahajud. Okey. Jadi daripada hadis yang pertama kita faham Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Muslim, menjelaskan siapa yang telah merutinkan suatu amalan pada waktu yang mustajab ataupun pada waktu yang telah ditetapkan waktunya. Contoh ya, pada hari Jumaat, dia tak pernah tinggal ni baca surah Al-Kahfi. Pada hari tersebut dia bukan uzur, bukan apa, tapi dia memang kebetulan itu terlalu pack sangat waktu ataupun apa-apalah yang menyebabkan dia terhalang untuk membaca surah Al-Kahfi. Masuk dah malam Sabtu, kan, hari Jumaat dah berlalu, masuk maghrib hari Sabtu, malam tu baru dia baca surah Al-Kahfi. InsyaAllah dia akan dapat pahala yang sama sebagaimana dia membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat. Sebab kita tahu surah Al-Kahfi penuh dituntut baca hari Jumaat. Bermula daripada hari Khamis, ini yang sedap contohnya, bermula pada hari Khamis sampailah kita terus pergi, tak apa. Saya akan pergi ke whiteboard, tapi saya nak baca dulu hadis yang kedua. Faham ya maksudnya? Nanti kita akan jelaskan lagi melalui penulisan. Okey, kita nak baca hadis yang kedua. Ia merupakan hadis yang ke-154 dalam kitab Riyadhus Shalihin dan ia merupakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-15, iaitu menjaga amal soleh. Okey. Masya Allah. Saya baca, tuan-puan cuba ikut supaya kita dapat seiring, dapat pahala melafazkan hadis Nabi SAW. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amri bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum misla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Masya Allah. Dek, kamu kena duduk. Kalau tak pergerakan kamu payah daripada lantai ke ni, duduk atas kerusi. Ustazah tak nak ulang dah.
Tolong. Sebab kalau tak nak bergerak tu payah kalau kamu di atas lantai. Kerusi ada tu kerusi, tu kerusi. Okey ya? Okey. Subhanallah. Ustaz, cik suami dah pergi bawa anak. Jadi sekarang ada tim. Saya dah minta duduk atas kerusi ni, duduk atas lantai juga. Tapi bila pergerakan tu jadi lambat sikit lah lantai ke bangun kan. Okey. Jadi sahabat-sahabat semua, saya nak ulang lagi sekali baca hadis ni. Saya baca dengan perlahan, sahabat-sahabat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Awak cuba ikut ya. Wa an Abdillah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdallah la takun misla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia selalu melakukan qiyamul lail, kemudian ia tidak melakukannya lagi." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat sunnah melakukan perbuatan yang baik yang telah dijadikan kebiasaan secara konsisten dan dimakruhkan menghentikan ibadah walaupun ia bukan wajib. Masya Allah. Makruh. Bahkan Nabi menegur. Nabi berkata, "Hai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu ia selalu melakukan qiyamul lail, kemudian ia tidak melakukannya lagi." Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, hadis yang ketiga, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab yang ke-15 ni. Nabi dah bab 15. Masya Allah. Okey, saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fatathu salah minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sinta asyrata raka'ah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak melakukan solat malam, bila Nabi tidak melakukan solat malam, baik kerana sakit ataupun lainnya. Maksudnya Nabi tidak ni ada halangan. Jika Nabi tidak melakukan solat malam kerana sakit atau asbab lain, mungkin dalam perang, mungkin dalam perjalanan jauh, wallahu alam, maka beliau melakukan solat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Masya Allah. Melakukan solat sunat pada siang harinya sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Di dalam hal ini terdapat dalil disyariatkan mengqadha solat malam. Demikian pula seluruh solat sunnah. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa tidur dan meninggalkan solat witir atau ia lupa melakukannya, maka hendaklah ia melakukan solat tersebut di pagi hari atau ketika ia telah ingat. Masya Allah. Sahabat-sahabat, contoh ya, kita ni selalu solat tahajud. Tapi pada pagi ni contoh, kita bangun lambat. Kita dah cuba dah ni secepat mungkin ni. Pergi ambil wuduk, berus gigi, pakai kain telekung. Masa pakai telekung tu lah dengar azan subuh. Ya Allah, dah azan subuh. Macam mana ni? Terlepas hari ni solat tahajud. Bagi orang yang menjadikan kebiasaannya solat tahajud, maka dia boleh terus solat tahajud walaupun dah habis waktu tahajud, dah masuk subuh. So solat tahajud dulu. Contohnya, maksudnya nak solat masa tu ataupun waktu duha pun boleh. Dibolehkan bagi siapa yang menjadikan satu amalan itu kewajipan baginya. Dia amalan sunat, tahajud sunat, tapi ia jadikan wajib baginya. Okey, bagaimana Ustazah nak mengukur seorang itu istiqamah atau tidak? Okey, jom sekarang kita akan pergi ke whiteboard. Okey, sekarang kita nak tulis-tuliskan nota. Okey, Dik, kamu boleh Ali.
Okey. Okey. Okey, jom. Tak apa. Okey, saya bawa ni. Okey, sekarang kita kena tinggikan sikit. Tak apa. Ambil masa. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Daripada hadis yang kita belajar pada pagi ini, ni boleh tahan macam tinggi pula ya. Daripada hadis yang kita belajar pada pagi ini, masya-Allah. Hadis yang pertama menjelaskan berkaitan dengan sesiapa yang tertinggal wirid pada malam hari. Tertinggal wirid ataupun amalan sunat yang dilakukan pada malam pada waktu qiyamul lail. Tuan-puan sekalian, bila sebut qiyamul lail, qiyamul lail bahasa Arabnya adalah qiyamul lail. Okey, faham ya, qiyamul lail. Bila sebut qiyamul lail, saya rasa boleh tutup yang ni. Lepas tu bila saya ngadap ni, kita kena ni. Boleh tutup kipas ni ya. Saya rasa macam sejuk sikit. Badan ni kurang. Okey. Okey, bila sebut qiyamul lail, qiyam ni mendirikan. Al-lail malam. Hari tu saya ada minta secara live lagi tu, duster ni kena ubah, cari yang boleh tampak, yang boleh lekat tu. Saya ada sebut hari tu dalam masa hari tu. Okey. Mendirikan malam. Mendirikan malam ataupun menghidupkan malam. So, apalah menghidupkan malam, membangunkan malam. Okey, qiyamul lail. Bila waktu qiyamul lail? Waktu qiyamul lail adalah bermula daripada maghrib hingga ini kan, bila letak kertas apa, dia tak ni kena balut dengan tak, maksud kalau tisu ataupun kertas dia cabut. So buat dengan apa? Selotip lah. Maksudnya biar dia tebal dengan selotip, dah tercabut dah. Okey,
Waktunya adalah maghrib sampai subuh. Maksudnya kita sebut lepas maghrib dah masuk maghrib sampailah sebelum subuh. Okey, boleh faham Itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Malam kan bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh, itu malam. So, apakah ibadah untuk qiyamul lail, menghidupkan malam? Sekarang siang kan? Betul tak siang? Kita panggil, kalau siang kita panggil qiyamun nahar. Istilahnya lah qiyamun nahar. Okey, biasa kita dengar qiyamul lail, qiyamun nahar. Tak pernah dengar ni. Apa maksud qiyamun nahar? Nahar ni menghidupkan apa dia? Siang. Kita kan ada dua je, tak siang malam. Betul tak? Menghidupkan siang, menghidupkan malam, mendirikan malam. Okey, qiyamun nahar, qiyamul lail. Qiyamun nahar ni daripada lepas subuh sampailah sebelum maghrib. Dua tu je lah peralihan waktu kita. Jadi bila sebut qiyamul lail, okey, qiyamun nahar kita hidupkan siang dengan apa? Betul lah. Menghidupkan siang dengan ibadah. Pertama, kita panggil ibadah. Ini nak mudah faham lah, ibadah. Yang kedua, kita buat gini. Semua amalan, semua diberi pahala. Amal amal ibadah masuk amal soleh. Kamu pusing kat sini kan? Amal ibadah ataupun amal soleh. Tu maksud saya, bila letak kertas, kertas ni dia akan bergerak jatuh. Sebelum ni saya dah cakap dah kena, tak boleh tak kertas ke tisu. Kalau tak satik senang, gulung. Dia takkan ni dah. Amal ibadah, amal soleh. Amal ibadah semua tu lah, solat, zikir. Nampaklah ibadah tu. Sedekah. Mungkin kita berpuasa siang, kan? Okey, amal soleh ni amal kebaikan. Apa saja? Kerja itu ibadah. Lagi apa lagi contoh? Masak, ngemas. Apa lagi? Ya, ngemas, basuh baju, apa sajalah. Bekerja, kerja ni ada luar rumah, dalam rumah. So, isi-iseri rumah tangga, suri rumah tangga, sebenarnya dia bekerja dalam rumah. Ya, belajar. Betul, belajar. Student, Masya Allah, semua tu ibadah. Itu amal soleh. Jadi, kita hidupkan siang dengan cari rezeki, dengan solat. Jadi, siang pun kita hidupkan dengan amalannya. Subhanallah. Tetapi siang ni, kita ada berapa jam waktu siang? Siang ada berapa jam? $13 jam. Lebih kurang. Kan? Okey, kita ada 24 jam kan? Kita ada 24 jam. Okey, kita nak bagikan masa kita macam mana? Ada orang dia suruh dia bahagikan 6 ni, bukan 6, 8. 8. Betul tak? 8 campur 8 campur 8 24. Betul? 8. Saya pergi kepada contengan ni ataupun nota ni untuk kita mengatur kehidupan kita siang dan malam seimbang. Kedua, untuk kita memahami bagaimana berdasarkan hadis yang kita baca, Allah memberikan kelebihan
kepada sesiapa yang istiqamah beramal pada waktu malam, yang mana amalan pada waktu malam ini adalah satu amalan yang berganda pahala dari sudut tertentu. Kalau ketat awak kena pusing tu. Tu kan? Okey. Maksud saya macam awak susah nak ni. Oh, tak ketat pun. Okey. Jadi, bagaimana amalan yang kita istiqamah waktu malam, yang mana amalan tu memang ditentukan pada malam tersebut, pada malam, dan pahala pada waktu malam berganda Y yang kita sebutkan, boleh digantikan pada waktu siang, boleh cover pada waktu siang. Siang dan malam tidak terpisah lah. Subhanallah, kita juga tidak terpisah dengan malam dan siang. Okey, ada orang dia bagikan 24 jam kepada 8, 8, 8. 8 campur 8, 16. 16 campur 8, 24. Betul. So, 8 jam untuk apa? 8 jam lagi untuk apa? 8 jam lagi untuk apa? Kalau kita sebutkan 8 jam adalah untuk diri. Untuk diri. Okey. Lepas tu 8 jam lagi untuk kerja. Lepas tu 8 jam lagi untuk apa? Allah. Okey, contohlah 8 jam untuk diri, kita letak 6 jam tidur. Tuan-puan boleh komen juga ya, boleh respon 6 jam tidur. Lepas tu 2 jam lagi lain-lain. 2 jam lagi tu sama ada nak pergi jogging ke, lagi main phone, lagi keluarga tu nanti kita sebut 8 jam untuk diri sendiri. 8 jam untuk diri sendiri. Oh, betul lah tu makan. Betul-betul makan. Campurlah ni. Ataupun kita kata 8 jam ni memang kita fokus untuk diri kita. Sebenarnya kita buat lebih. Cuma saya nak 8 jam untuk kerja, all out kita buat kerja. Sebab kerja pun untuk diri sebenarnya. Kerja juga untuk keluarga. Hasil pada kita kerja itulah untuk keperluan diri dan keperluan keluarga. Untuk kesejahteraan diri dan kesejahteraan keluarga. Okey, so kerja biasanya kita bekerja 8 jam sehari. Kalau siapa yang bagi optimum waktu kerja, buat sehabis baik, fokus, dia boleh beri fokus kepada diri dan fokus kepada yang lain-lain. Tapi bila kita tak fokus waktu kerja main phone, waktu kerja sibuk scroll, waktu kerja tak betul-betul manfaatkan waktu tersebut untuk cari idea, untuk plan strategi, untuk pelaksanaan, makan waktu kerja lama, gurau senda berlebihan. Faham maksud saya? Jadi dia akan jejaskan waktu untuk diri dan juga waktu ni. Okey. 8 di bawah ni. Ini kita mungkin bahagikan, tak tahulah berapa bahagian. Di sini keluarga. Nak letak berapa jam? Fokus betul keluarga ni. Fokus betul anak. Tak buat benda lain. Tak main phone, tak apa. Memang fokus keluarga. Memang fokus anak. Fokus betul-betul. Mata melihat. Communication yang betul-betul. Kita kadang-kadang dengar. Tapi bukan betul-betul dengar. Buat dengar banyak ni. Pendengar yang baik sampai dia boleh respon dengan baik. Tapi ramai pasangan tak ada komunikasi yang baik. Ya. Lepas tu bila ditanya balik, dia blur. Okey. Keluarga contoh. Nak letak berapa jam. Lepas tu, lagi kawan-kawan. Contohlah 8 jam lagi. Banyak ni keluarga kawan. Okey. Kita letak yang paling utama. Kita dengan Allah. Okey. Ataupun kita kata kerja agama. Untuk diri. Sebenarnya paling banyak untuk diri. Nampak tak? Untuk diri. Sebab kerja pun bukan untuk diri. Kerja pun untuk keluarga. Kita tidur lebih kurang 6 jam, 2 jam dan sebagainya. Lepas tu kita kerja. Lepas tu untuk hubungan kita dengan Allah. Sumbangan kita pada agama, keluarga, kawan. Setiap hari 24 jam, kita mesti ada bahagian ni dengan seimbang, bukan bermaksud kena jumlah yang sama semua. Kalau kita nak buat jumlah yang sama, kena bahagikan pula. Jadi sikit sangatlah tidur di 4 jam mungkin. So di sini kita, yang penting adalah semua bahagian part kehidupan kita mesti ada. Mesti ada. Kawan mungkin 1 jam je. Layan kawan, bala mesej kawan, tolong kawan, wallahualam.
Okey, tapi wajib ada masa kita dengan Allah. Wajib adakan. Kalau kita boleh adakan masa kita khas untuk layan movie 2 jam, khas untuk layan phone, khas untuk sekian-sekian, kenapa kita tak boleh wajibkan masa kita khas dengan Allah? Sedangkan masa khas kita dengan Allah inilah yang akan menyeimbangkan dan menstabilkan semua urusan kita yang lain. Mungkin inilah jawapannya. Kenapa tak tentu arah, kenapa tak tenang, kenapa serba tak kena, kenapa. Rupanya dalam kitaran 24 jam kita, kita tak adakan waktu yang khas kita dengan Allah. Kebanyakannya waktu kita dengan Allah adalah di selang-selang waktu. Dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan kita bekerja-kerja. Itu pun kerana Allah wajibkan kita solat 5 waktu. Kerana Allah wajibkan kita solat 5 waktu. Boleh jadi kalau solat 5 waktu tidak diwajibkan, ianya pilihan. Boleh jadi kita langsung tak ada masa dengan Allah. Boleh jadi tak ada langsung. Nampak tak ni yang bawah ni? Boleh jadi tak ada langsung masa dengan Allah. Sekiranya solat 5 waktu tidak diwajibkan. Boleh jadi langsung tak ada waktu dengan Allah. Pagi sampai malam, ulang balik adalah urusan kita dengan kerja, diri, keluarga, kawan. Betul atau tidak? Jadi sekarang solat 5 waktu adalah satu kewajipan yang mana kita tunaikan sela-sela di antara urusan-urusan. Itu pun kadang solat keadaan laju-laju kan. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terus sambung. Allahu Akbar. Kita boleh fokus makan dengan nikmat sambil borak dengan family, dengan kawan, dengan nikmat. Kita boleh fokus untuk buat kerja. Kita boleh fokus waktu kita belajar. Jika kita boleh fokus 1 jam waktu khusus dengan Allah, 1 jam yang eksklusif, 1 jam sahaja daripada 24 jam yang Allah beri, kita ambil 1 jam sahaja. 1 jam eksklusif kita dengan Allah. Waktu kita baca Quran, waktu tu kita zikir, kita wirid, kita puji Allah, waktu tu kita berdoa. Walaupun kita ambil 1 jam sahaja, yang mana bukan antara waktu, bukan sambil-sambil. Sebab ada yang kata, Ustazah, saya zikir, saya wirid sambil drive, saya wirid sambil siang pokok, saya berzikir sambil basuh baju, sambil masak. Saya kata, Alhamdulillah, itu sangat bagus. Itu terbaik. Tetapi, itu ayatnya adalah sambil. Faham tak? Sambil. Adakah kita boleh zikir sambil bawa kereta? Tak. Dia akan jadi yang dominan bawa kereta. Jadi, yang dominan adalah bawa kereta. So, zikir itu tambahan. Bukan fokus. Bukan keutamaan. Samalah. So, yang sambil tu Alhamdulillah. Moga Allah terima dan ada bahagian pahalanya. Tetapi wajib untuk kita berikan satu waktu yang khusus, bukan sambil. Betul-betul duduk atas jadah, betul-betul baca Quran dengan fokus, baca terjemahan. Yang ini tuan-puan sekalian, walaupun kita luang 1 jam, walaupun setengah jam sehari, tetapi inilah penentu kepada kestabilan semua untuk diri, untuk kerja, untuk keluarga, untuk kawan, untuk apa sajalah. Untuk perniagaan. Tapi kalau kita tak ada masa khusus dengan Allah, jangan tanya kenapa Allah uji aku begini. Jangan tanya kenapa Allah tak berikan pertolongannya. Kenapa sekian-sekian. Kalau Allah tanya balik kita, kenapa kamu tak luangkan sedikit pun masa untuk kamu dengan Allah? Kenapa tak boleh berikan komitmen? Yang ni kita bagi komitmen pada diri kita. Apa maksud komitmen? Kita wajibkan diri kita tidur. Komitmen lah tu. Komitmen kita dengan tidur. Komitmen kita dengan movie contoh. Komitmen kita dengan phone. Maksudnya letih macam mana pun, tetap tengok phone. Tetap tidur. Stres macam mana, tetap tidur. Komitmen kita dengan kerja, komitmen. Komitmen kita dengan Allah. Tuan-puan sekalian, mungkin jawab solat 5 waktu tu komitmen dengan Allah. Betul, itu adalah kewajipan yang Allah beri. Kita sendiri yang nak buktikan bahawa kita ini nak jaga hubungan dengan Allah, komitmen dari kita. Solat fardu adalah komitmen daripada Allah. Allah wajibkan kita. Tapi komitmen diri kita yang nak tunjukkan yang kita ini sayang Allah, cinta Allah, nak jaga hubungan dengan Allah daripada kita. Itulah dia yang disebut dalam hadis Nabi ini. Hadis Nabi yang kita bacakan tadi, Nabi bersabda, barang siapa yang
tertinggal wiridnya pada malam hari. Dia dah letakkan komitmen, dia dah letakkan wajib. Padahal sunat je wirid ataupun zikir pada malam hari. Baca Quran malam hari itu sunat. Tapi dia dah jadikan dia wajib untuk dirinya. Hadis yang pertama yang kita baca tadi tu. Wajib baginya untuk berzikir pada waktu malam. Lalu dia mungkin tertidur atau sakit. Lalu dia pun terlepas. Maka apabila dia wirid antara waktu lepas subuh ataupun waktu duha sampai sebelum zuhur. Ataupun lepas zuhur, dia gantikan. Ya Allah, ini bacaanku setiap malam. Tapi malam tadi, mungkin dia dah ada bacaan khas dia. Mungkin, La ilaha illallah 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, kebat masing-masing 1 kali. Zikir rahmat lagi. Dia ada rutin yang dia buat. Ya Allah, tapi malam tadi tak terjaga. Ya Allah, penat sangat. Jadi, dia baca pada waktu siang. Nabi sebut, dia akan diberikan ganjaran yang sama seperti dia baca waktu-waktu malam. Persoalannya, adakah berbeza? Memang berbeza. Zikir, baca Quran, solat pada waktu malam semua berbeza. Pahala. Sebab kesukaran berganda. Kesukaran berbeza. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Sekarang saya nak sahabat-sahabat semua fokus kejap di sini. Berkenaan dengan Qiyamul Lail. Apa maksud Qiyamul Lail? Menghidupkan malam. Bilakah tempoh menghidupkan malam? Start daripada maghrib sampai sebelum subuh. Termasuk solat maghrib itu Qiyamul Lail. Solat isyak itu Qiyamul Lail. Bacaan kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah-surah lain selepas maghrib tu semua tu Qiyamul Lail. Apa saja amal ibadah ataupun amal soleh yang kita lakukan, belajar tengah malam, study, buat assignment, apa saja yang kita buat waktu malam, itu dipanggil menghidupkan malam dengan ibadah dan juga amal soleh. Faham ya? Tetapi bila sebut tahajud, ini beza. Ada beza tahajud. Bila sebut tahajud, bila sebut tahajud yang kita solat tahajud 2 rakaat paling kurang. Okey, solat tahajud ia bermula isyak hingga sebelum subuh. Itulah waktu tahajud. Okey, itu dari segi waktu. Dari segi syaratnya adalah syarat tidur. Walau sekejap. Bukan lelap ya, tidur. Kalau lelap tu dia macam ni. Ini tidur yang lena. Maksudnya tidur betul-betul. Bukan itu lelap kita panggil. Tapi kalau walaupun duduk tapi tertidur, mungkin 5 minit, 10 minit dan siap mimpi, tu kira tidur betul lah tu. Kan? Kita boleh tahulah beza antara terlelap dengan tidur. Syaratnya tidurlah sekejap. So, contohlah ya, orang yang dia dah tertidur. Dia lepas maghrib dia tertidur. Lepas tu dia bangun pukul 9. Dia bangun pukul 9, dia kejut-kejut, dah isyak. Setengah jam aku tidur, penat sangat lah. Dia cakap kat kawan dia. So, dia dah boleh mula, dia solat isyak dulu. Lepas tu dia dah boleh tahajud. Dia pun lepas solat isyak, dia pun solat 2 rakaat. Kawan tanya, kau solat apa? Aku solat tahajud terus lah. Syaratnya adalah tidur sekejap dan permulaan tahajud adalah selepas isyak. Sahabat-sahabat, ada 1/3 malam, ada 2/3 malam, ada 3/3 malam. Apa maksudnya? 1/3 malam, awal malam sampai sebelum pukul 12 lebih kurang. Lepas tu 2/3 malam, tengah malam ni. Start daripada pukul 12, 1 hingga 2, 3. Itu tengah malam. 2/3 malam, separuh malam. Lepas tu 3/3 malam, hujung malam. Yang kita selalu bangun hujung malam, dekat dengan subuh kan, kita bangun. Kita bangun setengah jam sebelum subuh. Selagi mana sebelum azan subuh, kita masih boleh tahajud. Walaupun 2 rakaat. Janganlah di antara kita yang tengok pukul 5.30, tak dan dah tahajud. Dan lagi, sekarang subuh lebih kurang dah 5.50 macam tu. So, dan lagi. Tak payah mandi lagi lah. Sebab kalau mandi mungkin tak dan. Bergigi, ambil wuduk. Walaupun kita rasa, tak best lah nak solat tak mandi. Tapi nak sempatkan tahajud sebelum subuh tu,
maka kita skiplah mandi kalau bangun lambat. Ambil wuduk, bersusun gigi, kita pun dapat solat tahajud 2 rakaat. Okey. Tengah solat tahajud, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, dengar azan subuh. Nak buat macam mana? Adakah? Tak sempat, dah azan. Tak. Jangan berhentikan. Jangan berhenti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah. Tiba dengar azan subuh. Selesaikan tahajud tu. Selesaikan. Ada pendapat yang pertama mengatakan, kalau kita sempat rukuk, kita dapat sempurna solat tu. Walaupun dah azan. Kita sempat rukuk. Allahu Akbar. Lepas tu dengar azan. Maka kita selesaikan solat tahajud tu. Walaupun dah masuk subuh, kita dapat sempurna solat tahajud tu. Dan ada pendapat mengatakan, jika sempat takbiratul ihram, memadai sempat dengan zikir subhanallah, alhamdulillah. Maksudnya lepas takbiratul ihram tu sempat kadar kita bertasbih subhanallah. Maksudnya kita baca Al-Fatihah separuh lebih kurang. Lepas tu dengar azan. Itu pun dah kira teruskan solat dan sempurna. Maksud jangan hentikan. Dan walaupun baru angkat takbir je azan, jangan berhentikan. Terus je solat. Kita harap Allah terima. Walaupun kita dah duduk tengah-tengah antara waktu tahajud dengan waktu subuh. Faham ya? Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tuan-puan, mungkin ramai yang tak tahu background saya syariah. Saya bidang fiqh. Dulu saya selalu ngajar bab solat, bab ni. Bukan saya nak katakan saya ni ada ilmu ataupun saya pakar. Tak, saya tak pakar dan saya tak ada ilmu. Tapi saya ada sikit pengetahuan. Yang itulah yang saya kongsikan. Mungkin ada yang tak yakin. Ustazah ni macam salah, macam tak betul je ni. Bukan mudah ya nak cakap tentang sesuatu yang berkaitan dengan hukum hakam berkenaan dengan solat. Melainkan kita ada basic, kita ada kefahaman, kita ada sedikit ilmu. Saya sekadar berkongsi. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi kita bangun pukul 10, bangun pukul 11 itu awal malam. Kita dah boleh tahajud. Tahajud syarat wajib tidur walaupun sekejap. Tapi qiyamul lail tak syarat tidur. Kena bezakan qiyamul lail. Saya sebut qiyamul lail. Qiyamul lail menghidupkan malam, tak syarat tidur. Qiyamul lail adalah menghidupkan malam, mendirikan malam. So maghrib, solat maghrib tu dah menghidupkan malam dengan solat maghrib, dengan solat isyak. Kita baca apa? Kita baca Al-Mulk, kita baca surah Sajadah. Semua itu menghidupkan malam. So, yang perlu wajib tidur sekejap adalah untuk tahajud saja. Tapi untuk ibadah-ibadah lain, sebab ada orang dia tak tidur, dia tidur lambat. Setiap malam tidur lambat. Pukul 12, pukul 1 baru tidur lambat. Dia buat apa? Dia study dulu, dia siapkan kerja, dia buat itu, buat ni. Dia kata, saya dapat tak pahala qiyamul lail? Dapat. Ustazah, saya buat solat taubat, solat ni, saya buat lepas isyak, saya ni. Dapat tak pahala qiyamul lail? Dapat pahala qiyamul lail. Menghidupkan malam. Tapi tahajud tak boleh. Tahajud syaratnya adalah tidur walaupun sekejap. Faham semua? Faham ya? InsyaAllah. Jadi hadis yang kita belajar tadi, iaitu melibatkan berkaitan dengan siapa yang tertinggal zikir yang dijadi rutin pada waktu malam. Jadi dia boleh qada. Bukan qada lah. Dan dia baca pada waktu siang, maka dia dapat pahala umpama waktu malam. Malam memang pahala berganda. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, siapakah hamba-Ku yang meminta untuk aku makbulkan? Siapakah hamba-Ku yang memohon ampun untuk aku ampunkan? Malam yang ada kelebihan tersendiri. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Kita ada panggilan 2, 4. Kita ada panggilan 2, 4, 3, 4. Betul? 2, 4, 3, 4. Ini adalah kita berhubung dengan Allah. Kita bercakap dengan Allah. Waktu subuh 2, waktu zuhur 4, waktu asar 4, waktu maghrib 3, waktu isyak 4. Tapi lain ni sangat sibuk. Sangat sibuk. Sebab terlalu ramai seluruh dunia umat Islam yang solat akan menghubungi Allah dengan lain ni. 2, 4, 3, 4. Maksudnya trafik sibuk. Faham maksud saya? Waktu zuhur, waktu asar, trafik sibuk. Tapi bukan nak menunjukkan Allah tidak lemah pun untuk melayani semua permintaan hamba-Nya. Allah tidak ada halangan sedikit pun. Kalau seluruh manusia serentak meminta, Allah boleh menguruskan. Allah boleh maha mendengar semua.
serentak. Tak tahu berapa jumlah. Tapi bila waktu malam, lagi 2/3 malam, Masya Allah, tanpa sekian, walaupun 2 je, dia akan mengalahkan 2, 4, 4, 3, 4. Walaupun 2. Sebab itu ada hadis kursi tu. Allah turun ke langit bumi. Bukan bermaksud Allah bertempat ya. Tapi nak menunjukkan kedekatan dan perhatian yang Allah berikan pada waktu malam. Pada waktu malam, waktu tahajud. Lagi-lagi di pertengahan malam. Walaupun 2 rakaat sahaja. Masa ni ramai yang tidur. Ramai yang sedang berhibur pun ada, sedang tidur. Bukan waktu orang ibadah. Jadi waktu ini, subhanallah, benar-benar berikan perhatian. Sebab itu dikatakan, bila kita berdoa ataupun meminta dengan Allah pada waktu tahajud, ibarat seperti kita memanah dan betul-betul anak panah tu kena tengah-tengah. Maksudnya apa yang kita minta exactly kita akan dapat. Apa yang kita harap, apa yang kita minta, apa yang kita doa, kita akan dapat seperti mana yang kita minta. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kalau nak cerita pasal kelebihan tahajud tu banyak. Kita akan sambung semula besok. Saya tak nak padam ni, saya nak sambung perkongsian ni esok. Sebab ini saya nak kembangkan lagi ni. Qiyamun Nahar saya nak kembangkan sikit. Lepas tu soalan-soalan yang timbul. Saya rasa ada banyak soalan. Saya nak minta tim tengok balik soalan di semua channel kita ni. Ada berapa orang sekarang? Ni. Campur semua. Sekarang ada 5,000 lebih, hampir 6,000 sahabat-sahabat. Kepada semua, kan ada yang tanya soalan, saya rasa mesti ada. Ustazah, kalau gini-gini. So, tim kena tengok semua soalan, besok kita akan jawab. Kuliah pagi besok kita akan jawab semua soalan tu. Sama juga dengan soalan yang saya timbulkan tadi. Boleh tak qada tahajud? Kalau siapa tertinggal tahajud. Sebenarnya saya nak, kalau orang tanya, macam mana nak tahu kita konsisten atau tidak? Sebulan ada berapa hari? 30 hari. Betul tak? Lebih kurang lah kita ambil 30 hari sebulan. Nak tahu amalan tu kita konsisten atau tidak? Saya 30 hari. Kalau kita buat selang sehari, tu kita panggil istiqamah ke tak? Konsisten tak? Kalau selang sehari. Selang sehari. Kalau selang sehari, jadi 15 hari buat, 15 hari tak buat. Tak, sebab ada orang tanya soalan ni. Nak tahu kita ni, tak tahu ni Ustazah. Amalan tu termasuk konsisten atau tidak? Saya ada buat, lepas tu tertinggal sekejap tu saya buat, lepas tu tertinggal sekejap tu saya buat. So yang tu dikira amalan konsisten ke tidak? Yang mana boleh kita qada. Faham tak? Tahajud. Buat tak buat. Buat tak buat. Jadi tahajud saya tu termasuk tak dalam kategori boleh qada pada waktu siang? Faham tak maksud saya? Kalau selang sehari 15-15 tak panggil majoriti. Ini bukan majoriti ni. Ini sama banyak je. Buat tak buat sama banyak. Walaupun selang sehari. Nampak tak? Kita kalau nak tahu kita ini konsisten tak dengan amalan, dalam tempoh 30 hari kita buat amalan tu, majoriti kita buat. Majoriti kita buat. Majoriti tu kena lebih 20 kali. 20 hari kita buat. So kalau dalam tempoh sebulan 20 hari daripada 30 hari kita buat 21, itu kira insya-Allah kita konsisten lah tu. Itu adalah tanda-tanda kita istiqamah dengan amalan. Tapi kalau dalam sebulan 10 hari je buat, itu masih lagi kita belum istiqamah. Belum lagi istiqamah. Tapi kalau kita boleh buat dalam sebulan lebih daripada 20 hari, daripada 30 hari, maksudnya kita masuk kategori istiqamah. Selebihnya tu, ya mungkin ada harinya malas, ada harinya tidur, penat dan sebagainya. Faham ya? Subhanallah. Jadi tuan-puan dimata Allah sekalian, saya sebenarnya kan nak buat group challenge. Macam mana ya nak buat group challenge? Contoh, dalam group challenge ni, kita nak buat challenge tapi grup ni dia tak boleh ramai. Dia kena orang yang betul-betul nak ubah diri. Betul-betul ubah diri. Tapi saya cakap je, ini impian saya, dah lama saya tangguh. Mungkin kita gunakan grup yang sedia ada. Nak buat 7 days challenge ataupun 40 days challenge. Macam tu. Kita challenge
kita tak perlu challenge, kita tak perlu cabar untuk buat satu benda yang banyak. Contohnya 7 day challenge, kita challenge 3 rutin harian saja. 3 saja, sama 7 hari berturut. Lepas tu kita tambah lagi 14 hari. Lepas tu tambah sampai 40 hari. Sampailah rutin tu, amalan tu jadi rutin yang kita tak akan tinggalkan dah. Beri saya masa. Maksudnya kita nak buat cabaran ni bukan hanya untuk ibadah. Contohnya setiap hari dalam tempoh 7 hari ada 5 perbuatan yang kita kena buat sepanjang 7 hari berturut-turut. Contohnya berjalan kaki ataupun jogging selama 30 minit sehari. Contoh saja. Lepas tu zikir, apa saja zikir selama 1 jam sehari. Lepas tu list yang ketiga, challenge yang adalah makan sebelum maghrib. Contoh, ataupun buka puasa. Malam tak boleh makan. Challenge-nya makan, malam tak boleh makan. Contoh. Kita buat 5 challenge, 5 cabaran yang memenuhi 4 unsur utama badan kita. Unsur rohani, unsur mental, unsur fizikal dan unsur emosi. Mungkin kita buat 4 challenge, 4 cabaran yang kita buat 7 hari berturut-turut. Tapi 4 cabaran ni mewakili 4 unsur ni. Untuk rohani apa? Untuk emosi apa? Untuk mental apa? Dan untuk fizikal apa? Macam tu. Okey. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, sekadar itu perkongsian pada hari ini. Sekarang dah pukul 8.40. Saya juga perlu bergegas ke hospital untuk urusan anak. Dia perlu warden. Saya tak beritahulah anak mana, sakit apa. Doakan saja. Terima kasih atas doa semua. Masya Allah. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Terima kasih semua. Sehingga jumpa lagi pada pagi besok. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. I love you all so much. Masya Allah. Lillahi ta'ala wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi.